Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg disifatkan sebagai seorang pemimpin yang bijak dan berpandangan jauh apabila pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak dapat diadakan sebelum tibanya monsun timur laut dan kemunculan varian baru COVID-19 yang membimbangkan. Menurut timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugambas, Ketua Menteri telah berjaya meyakinkan dan seterusnya mendapat perkenan daripada Istana Negara melalui Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan proklamasi darurat di Sarawak sebelum tarikh sebenar yang dicadangkan iaitu Februari 2022. Through this deliberation, Sarawak was able to hold its election in December 2021 to get a fresh mandate from the people. In retrospect, the judgment and decision made by Yang Mak Berhormat was indeed very wise and fortunate. The election was held just before the monsoon season arrived, and our number of COVID cases dropped drastically into 2 digits, and that is also before the emergence of the new variant. I would like to express our appreciation for your leadership, for your support, guardian and trust throughout the election. It's indeed very, very challenging time. But we have a very, very historic outcome. Beliau berucap demikian dalam Majlis Apresiasi Petugas PRNS ke-12 peringkat negeri bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK pada Rabu. Dalam pada itu, ujarnya kemenangan bergaya Gabungan Parti Sarawak GPS telah mencerminkan jaminan dan keyakinan penuh rakyat Sarawak terhadap kepimpinan berterusan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari. Justru beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus membantu GPS sehingga memperoleh kejayaan dalam PRN 12. Tonight, we record our appreciation to all our missionaries, our petugas, our supporters and our colleagues. This majlis is held to express our appreciation for your tireless contribution. Thank you for your dedication, commitment, and teamwork in supporting the Gabungan Parti Sarawak. The winning of GPS this PRN could not have been better without your semangat tidak mengalah, lagi hidup lagi ngelaban, and your overwhelming support. Tidak kira hujan, panas, malam dan siang, kita sama-sama ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dalam pada itu, keputusan 4 parti komponen tempatan Sarawak yang terdiri daripada Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Rakyat Sarawak PRS, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan Parti Demokrasi Progresif PDP keluar Barisan Nasional BN dan membentuk GPS merupakan suatu tindakan yang tepat dan betul. Menurut Presiden SUPP Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, tindakan berani pengurusi GPS Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari itu jelas memberi kelebihan kepada GPS yang dianggotai pemimpin dan parti tempatan mampu menambat hati rakyat Sarawak. Buktinya, GPS berjaya meraih 76 kerusi daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada PRN 12 Sarawak lepas. And I also want to congratulate CN Abanjo for the wisdom and the courage leadership in 2018, decided to take us out of Barisan Nasional and to form GPS. And in this recent election, the people of Sarawak has spoken clearly. They support local Sarawakian Party and reject the West Malaysian Party. So thank you very much, CN, for leading us to that very important decision after so many years in Malaysia. Sementara itu, pemangku Presiden PRS Datuk Joseph Salang Gadom dalam ucapannya merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Menteri di atas persetujuan dan sokongan kepada kesemua cadangan calon PRS pada PRN 12 Sarawak lepas. Jelasnya, PRS telah berjaya membawa kejayaan cemerlang kepada GPS dengan memenangi 11 kerusi di kesemua kawasan DUN yang ditandinginya. First, struggle to compose ourselves and to see who our candidates are. Thank you, Yang Amat Berhormat. You supported our suggestion and
agreed to all our 11 names, and they all were written successfully. Thank you. Sementara itu, Naib Presiden PDP, Datuk Henry Harry Jinep yang mewakili Presidennya, Datuk Seri Tiong King Sing dalam ucapannya mahu parti komponen GPS bekerja dan melakukan yang terbaik untuk rakyat Sarawak. The election is over. We all have our important work laid out for us. So I appeal to our partners to go out and do their best for the people and allow us the opportunity to do the same. I would like to call on all political parties to open their hearts and recognize that we can only go further and work better with unity. After all, GPS is a powerful force in the political turmoil. Sarawak First is a strong foundation and cornerstone to our continued role as political and cultural models for Malaysia. Berita seterusnya, amalan bersukan dan gaya hidup sihat perlu diteruskan walaupun ketika dalam pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang memberitahu ianya dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh masyarakat akibat penularan wabak COVID-19. Jelasnya, sebagai contoh, kejayaan pelaksanaan Sukan Olimpik Tokyo 2020 di Jepun pada tahun lepas yang dilaksanakan dengan norma baru dalam keadaan yang gilang gemilang bersesuaian dengan keadaan semasa pandemik ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan Karnival Sukan Komuniti Asajaya 2021 di Dewan Suara Kota Semarahan pada Selasa. Selain itu, Rubiah juga menasihatkan agar pertubuhan komuniti untuk turut serta dalam aktif dalam bantu masyarakat, terutamanya bagi golongan terjejas dan memerlukan bantuan sepanjang tempoh yang mencabar ini. Berita diteruskan dengan Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming bersama dengan pegawai dari Jabatan Kerja Raya JKR telah melawat Kampung Jabai pada Selasa. Lawatan tersebut bertujuan berjumpa dengan penduduk bagi membincangkan mengenai cadangan menaik taraf Dewan Serbaguna Muktamar Kampung Jabai. Sebelum ini, Dewan Serbaguna Muktamar kerap digunakan untuk sukan badminton dan penganjuran acara-acara sosial yang lain. Johnny Pang memberitahu beliau akan memohon dana daripada Kerajaan Sarawak untuk menaik taraf Dewan Serbaguna tersebut. Berikut pula, Agensi Pembangunan Sri Aman SADA telah mengadakan lawatan ke Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan IRSDA pada Rabu. Rombongan SADA telah diketuai Pegawai Tadbir Khas SADA Abdul Rahman Sebli Senusi dan turut dihadiri Residen Bahagian Semarahan Brahim Lumpu. Objektif lawatan ialah bagi melihat kaedah pengurusan dan tadbir urus pihak IRSDA dari segi pengurusan, pelaksanaan dan pemantauan projek. Ini kerana kaedah atau model SADA adalah sama seperti yang dilaksanakan IRSDA di Semarahan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jangan lupa untuk sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Salam UKAS.